Bermula hanya daripada sebuah idea untuk menjaga sumber negara kepada salah satu ikon antarabangsa, Petronas merupakan simbol kejayaan yang menjadi kebanggaan Malaysia. Pasti kita tertanya bagaimana kisah Petronas ini bermula dan berapa besar Petronas ini sebenarnya. Jadi dalam video ini kita akan lihat sejarah ringkas, kronologi perkembangan dan pencapaian-pencapaian Petronas throughout the years. Hai, selamat datang ke video pertama daripada Palatology, channel yang memfokuskan cerita-cerita yang berkaitan dengan bisnes, sains, teknologi dan sejarah dalam bentuk yang santai. Tanpa berlengah lagi, jom kita mulakan. Usaha pencarian minyak dan gas di Persekutuan Tanah Melayu telah bermula seawal tahun 1900. Pada masa itu, Royal Dutch Shell atau kini dikenali sebagai Shell telah diberikan kuasa untuk menggali minyak di Sarawak oleh pentadbir Sarawak ketika itu iaitu Charles Brooke. Pada tahun 1909, telaga minyak yang pertama telah berjaya ditemui di Miri. Telaga minyak ini dikenali sebagai The Grand Old Lady dan ia merupakan telaga minyak tertua di Malaysia. Di Semenanjung Tanah Melayu pula, usaha penerokaan minyak hanya dilakukan selepas kemerdekaan iaitu sekitar tahun 1960-an melalui pengenalan Petroleum Mining Act 1966. Melalui akta ini, syarikat Esso dan Continental Oil telah diberikan konsesi untuk meneroka minyak di kawasan pantai timur Semenanjung Malaysia. Walau bagaimanapun, pada awal tahun 1970-an, beberapa peristiwa telah berlaku yang menggesa kerajaan Malaysia untuk menubuhkan syarikat minyak dan gas kita yang tersendiri. Antara peristiwa tersebut ialah 1. Penyekatan minyak oleh negara-negara pengeksport minyak OPEC. 2. Ini menyebabkan harga minyak melambung tinggi daripada 1.5 US dolar setong sehingga 12 US dolar setong. Dan juga 3. Pengenalan polisi ekonomi baru Malaysia untuk melibatkan lebih ramai rakyat tempatan dalam sektor bisnes, pendidikan, ekonomi dan sumber mentah negara. Individu penting yang menjadi penggerak kepada penubuhan Petronas ialah Tengku Razali Hamzah yang pada ketika itu ialah pengerusi Bank Bumiputera. Rentetan daripada peristiwa-peristiwa tersebut, sebuah enakmen khas telah ditubuhkan pada tahun 1974 yang dinamakan sebagai Petroleum Development Act. Akta ini telah menjadi asas kepada penubuhan Petronas dan pada 17 Ogos 1974, Petronas telah ditubuhkan secara rasminya. Petronas mula beroperasi di Jabatan Perdana Menteri di Jalan Datuk On, Kuala Lumpur dengan 15 orang staf. Tengku Razali Hamzah telah dilantik terus oleh Perdana Menteri ketika itu iaitu Tun Abdul Razak untuk menjadi pengarah eksekutif Petronas yang pertama. Petronas juga mempunyai kuasa mutlak kepada hasil minyak dan gas yang terdapat di Malaysia. Bahawa Petronas akan menjalankan serba-serbi usaha yang ada kaitan dengan minyak daripada A sampai ke Z, daripada usaha mencari gali sehinggalah kepada pengedaran. Atas kerjasama dengan syarikat minyak dan gas Indonesia iaitu Pertamina, Petronas telah menukar daripada sistem konsesi kepada sistem PSC. PSC atau kontrak perkongsian produk ialah perjanjian antara sesebuah kerajaan dengan kontraktor peneroka minyak dalam pembahagian keuntungan hasil minyak. Petronas kemudiannya mula berunding dengan syarikat-syarikat minyak dan gas yang telah bertapak di Malaysia seperti Exxon dan Shell untuk menukar daripada sistem konsesi yang terdahulu kepada sistem PSC. Pada tahun 1978, Petronas Cari Gali telah ditubuhkan untuk meneroka minyak dan gas secara domestik. Petronas telah membeli semula pegangan dan hak daripada syarikat Continental Oil dan beroperasi di perairan pantai timur Semenanjung Malaysia. Turutan daripada ini, loji penapisan minyak pertama Petronas telah ditubuhkan di Kertih, Terengganu pada tahun 1983. Pada tahun 1981, Petronas Dagangan Berhad telah ditubuhkan untuk memasarkan hasil-hasil downstream minyak dan gas melalui stesen-stesen servis Petronas. Stesen servis Petronas yang pertama telah ditubuhkan di TTDI di mana ia masih lagi beroperasi sehingga ke hari ini. Dalam industri minyak dan gas, upstream merujuk kepada usaha-usaha penerokaan dan penggalian minyak dan gas. Downstream pula merujuk kepada produk-produk hasil daripada minyak dan gas termasuklah penapisan, petrokimia, pembuatan baja, pemasaran dan stesen servis. Pada tahun 1984, Petronas Gas Berhad telah ditubuhkan untuk membina infrastruktur gas dan utilities. Di bawah Petronas Gas Berhad, sebuah rangkaian perpaipan sepanjang 2,600 km telah dibina untuk membekalkan gas asli kepada loji-loji penjanaan kuasa di seluruh semenanjung Malaysia, termasuklah Singapura.
Hanya 10 tahun selepas ditubuhkan, Petronas merekodkan sumbangan lebih daripada 28% kepada sumber kewangan negara. Memasuki awal tahun 90-an, Petronas memfokuskan usahanya kepada 3 perkara iaitu 1. Meluaskan operasi ke peringkat antarabangsa. 2. Meningkatkan aktiviti perkapalan dan maritim. 3. Menyumbang kepada projek-projek kerajaan. Operasi Petronas dalam penerokaan minyak dan gas antarabangsa bermula dengan joint venture bersama Myanmar dan Vietnam melalui sebuah lagi subsidiari Petronas iaitu Petronas Cari Gali Overseas. Joint venture bersama Vietnam ini berhasil selepas berjaya menemui telaga minyak Ruby pada tahun 1998. Tahun 1995 menyaksikan Petronas Dagangan Berhad dan Petronas Gas Berhad disenaraikan dalam KLSE. Tahun 1990 menyaksikan Petronas memasuki industri perkapalan dan maritim berikutan kekurangan kapal untuk mengeksport hasil gas asli cecairnya. Turutan daripada itu, Petronas telah membeli 5 buah LNG tanker daripada syarikat perkapalan Perancis iaitu Chantier di Atlantik. Petronas mula menerima LNG tanker yang pertama mereka pada tahun 1994. LNG tanker yang pertama itu diberi nama Puteri Intan. LNG atau gas asli cecair ialah gas asli yang telah disejukkan dan berubah dari bentuk gas kepada bentuk cecair. Ia merupakan bahan api fosil pembakaran yang paling bersih dan mengandungi 95% metana. Usaha-usaha perkapalan LNG Petronas ini kemudiannya disatukan di bawah sebuah lagi anak syarikat Petronas iaitu MISC Berhad. Sehingga tahun 2019, MISC telah berkembang dan menjadi pemain maritim global dengan lebih daripada 100 buah aset. 2 projek mega yang disertai Petronas ialah pembinaan menara berkembar Petronas iaitu menara yang tertinggi di dunia pada masa tersebut dan pembinaan pusat pentadbiran baru negara iaitu Putrajaya. Menara berkembar Petronas telah dibuka pada 1 Ogos 1999 dan ia meletakkan Malaysia dan Petronas di pentas dunia dan menjadi kebanggaan Malaysia hingga ke hari ini. Dalam bidang sukan pemotoran pula, Petronas telah bekerjasama dengan pasukan Red Bull Sauber Petronas pada tahun 1995. Hasil kolaborasi ini membantu melahirkan produk-produk seperti Petronas Syntium dan Petronas Premax. Sehingga tahun 2002, Petronas telah menandatangani 7 PSC dan terlibat dalam usaha-usaha penerokaan di 8 buah negara termasuk Gabon, Cameroon, Niger, Egypt, Yaman, Indonesia dan Vietnam. Pada tahun 2001, kompleks LNG Petronas Bintulu telah menjadi lokasi pengeluaran gas asli cecair yang terbesar di dunia. Petronas sekali lagi mencipta sejarah dengan penemuan kawasan minyak di Kikeh, Sabah pada tahun 2002. Ia merupakan penemuan minyak di laut dalam yang pertama di Malaysia. Pada tahun 2010, Petronas bekerjasama dengan syarikat Gladstone LNG dari Australia dan membeli Progress Energy di Kanada pada tahun 2012. Tahun 2012 menyaksikan Petronas melancarkan beberapa projek mega seperti Rapid, Petronas Floating LNG dan Tapis EOR. Pada tahun 2013, Petronas telah meluaskan usaha penerokaan minyak dan gas ke Timur Tengah. Usaha mereka berjaya dengan penemuan minyak di Garaf, Majnun dan Badra. Petronas mencatat satu lagi sejarah pada tahun 2016 dengan pelancaran Petronas Floating LNG 1. Ia merupakan fasiliti terapung LNG yang pertama di dunia dan berjaya mengatasi pelbagai masalah kejuruteraan dan inovasi. Rapid Pengerang adalah projek kerjasama antara Petronas dan Saudi Aramco iaitu syarikat gergasi minyak dan gas dunia. Rapid telah beroperasi pada tahun 2019 untuk mengeluarkan produk-produk petroleum premium. Kita sudah lihat sedikit sebanyak perkembangan Petronas sepanjang mereka beroperasi. Jadi mari kita lihat pula 6 pencapaian unik Petronas sepanjang mereka beroperasi. 1. Petronas merupakan satu-satunya syarikat Malaysia yang tersenarai dalam Forbes Fortune Global 500. Ia adalah senarai 500 syarikat yang paling untung di dunia. Pada tahun 2019, Petronas telah menduduki tangga ke-158. Pencapaian terbaik Petronas ialah pada tahun 2012 iaitu di tangga ke-68. 2. Sejak memulakan partnership bersama Mercedes-AMG F1, Petronas telah berjaya dinobatkan sebagai juara dunia sebanyak 6 kali berturut-turut sejak tahun 2014. 3. Sehingga Mac 2020, Petronas mempunyai sebanyak 201 anak syarikat, 59 syarikat milikan separuh dan 65 syarikat bersekutu. Petronas juga beroperasi di lebih daripada 40 buah negara dalam bidang upstream dan downstream. 4.
Sehingga Mac 2020, Petronas mempunyai rizab minyak dan gas hingga 38 tahun. 5. Sejak 1975, Petronas telah membiayai lebih daripada 37,000 orang pelajar dengan nilai yang lebih daripada 3.3 bilion ringgit menerusi program beasiswanya. 6. Petronas telah menyumbang secara konsisten 30% kepada keuntungan negara melalui cukai minyak dan dividen. Pada tahun 2018 sahaja, Petronas telah membayar sebanyak 54 bilion ringgit dividen, termasuklah 30 bilion ringgit dividen khas untuk membantu kerajaan melangsaikan 37 bilion ringgit bayaran semula GST dan cukai pendapatan. Jadi itulah dia sedikit sebanyak sejarah, latar belakang dan pencapaian Petronas. Sepanjang hampir 5 dekad beroperasi, kita dapat lihat bagaimana Petronas sentiasa berinovasi untuk terus maju dan berkembang dari satu industri ke industri hingga ke peringkat antarabangsa. Harapnya korang enjoy dengan video pertama daripada Pelatologi ini. Sila berikan komen dan feedback di bawah untuk penambahbaikan. Untuk lebih banyak konten-konten seperti ini, cepat tekan butang subscribe, like dan share dengan kawan-kawan korang. Thanks.